Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 267. Betul tak? 267. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Anfiqu, nafkahkanlah, infaklah, nafkahkanlah ataupun infaklah, min, dari, thayyibati, yang baik-baik. Jadi kita beritahu dah minggu lepas 4 syarat kena ada. Nombor 1 apa dia? Nombor 1 mardatillah. Mesti ada nak redha Allah. Nombor 2 rasa simpan, rasa tasbitan min anfusihim, rasa bersyukur. Rasa apa tadi? Rasa bersyukur, rasa simpan, rasa bertuah. Nombor 3 apa dia? Ma kasabtum. Nombor 3 ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Nombor 4 thayyibati, tak? Yang baik-baik. Dan nombor 3 thayyibat, nombor 4 ma kasabtum, yang baik-baik, barang baik. Nombor 4 ma kasabtum, apa yang kamu usahakan, barang milik kamu. Sekurang barang tu milik kamu. Wa mimma, dan dari apa yang akhrajna lakum minal ard, dari apa yang kami keluarkan. Akhrajna, kami keluarkan, lakum, untuk kamu, minal ardi, dari bumi. Jadi lawan kepada thayyibat. Nak faham thayyibat dalam istilah agama, nak faham satu perkara, kena faham lawan dia. Nak faham satu perkara, kena faham lawan dia. Betul tak?
Wala tayammamu, janganlah kamu memilih al-khabith, sesuatu yang buruk, lawan at-tayyibat, darinya, minhu darinya, tunfiquna, untuk kamu nafkahkan. Jadi waw ni bila kita kata waw tafsiriyah, penjelas kepada al-khabith. Dia panggil waw tafsiriyah, penjelas kepada al-khabith. Apa dia al-khabith? Maksudnya al-khabith ialah lastum, kamu tidak mungkin dapat, kamu tidak mungkin tergamak. Kita bagi, kita tak tergamak nak ambil semula, sebab kita, barang tu barang tak comel. Lek orang bagi tak tergamak ambil semula, lek orang terima tak tergamak nak tolak. Tapi hati ni rasa toksik. Tengok tu macam jadi macam nyusah kita pula ni. Bukan dapat tu rasa betul, rasa nyusah. Kita rasa beban kita. Nak tolak tak sampai hati. Lek kawan bagi tu nak, kalau tak tahu balik, tak bagi balik pun je. Apa kita tak sedar. Tapi barang baik ni alamat dia bila orang tu toksik, kita rasa tak apa, kita selega tak ambil, barang tu barang menilai lagi. Walastum bi ni penegas kepada laisa, lastum akhidhihi, mengambilnya. Mana padahal kamu tidak tergamak untuk mengambilnya, illa malaikat tughmidu fi, asalnya ghamidun, di Melayu kan jadi rumit. Tahu tak bahasa Melayu? Rumit lah. Rumit ni bahasa Arab, ghamidun. Rumit ni bahasa Arab, ghamidun asalnya. Apa dia? Tak ambil rumit pun. Rumit satu benda yang nyusah. Mana dia kata lastum ni orang yang ambil ni tak? Kamu yakni kamu tidak gamak nak kamu tidak dapat mengambil dia, melainkan dalam keadaan mata ni macam mata orang macam dia lah, micing bahasa Indonesia. Dia mata ni mata bukan dia mikir mata rasa salah, mata merungut, orang merungut mata dia lagu mana. Allah hak ni nak bagi kita gitu mata kita. Kita mata kita. Gitu. Mata merungut tapi tak ada daya. Mata tu merungut tapi tak ada daya untuk diluahkan dengan lisan. Tu mata merungut. Hak ni nak bagi kita, tak bagi pun tak apa. Mata tapi dia tak cakap dengan lisan, dengan mata. Apa dia? Ada. Dia ada hurai kat sini. Sekejap.
Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Maha kaya, maha terpuji. Kaya ya Allah, tak tegang nak bagi lagu tu. Kalau Tuhan bagi molek comel sikit, mu bagi hak ni bagi orang. Sebab apa? Sebab dalam diri orang yang berpenyakit ni, dia bagi tu rasa hilang. Saya tak bisik. Nantikan. Jadi alamat syaitan qarin duduk dekat dia, masih boleh mempengaruhi dia. Nak buat wahyu ni jadi macam takut, bimbang. Jadi nak meleraikan qarin duduk daripada ke dia ni ialah lawan bisikan tu. Maka terlerailah syaitan qarin tu. Dalam surah Al-Nisa ayat 37 tak silap. Makna dia Allah beritahu alamat qarin duduk kat kita dan menguasai kita ialah kita berkeadaan takut nak buat yang Allah suruh. Nak bagi qarin tu terlerai daripada kita ialah lawan, buat juga. Baru terpisah. Faman yakuni syaitan qarina fasa'a qarina, ayat 37. Surah Nisa ayat 37. Jadi asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu mengancam, jadi ancam kamu dengan kemiskinan. Jadi bagi itu rasa hilang. Kita kena usaha bagi rasa simpan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia menyuruh kamu kepada perkara keji. Dia menyuruh kamu kepada perkara keji. Mana Allah perkara keji ni dalam bahasa Arab sesuatu kalau orang tahu kita malu. Sesuatu yang kalau orang tahu kita malu, itu makna fahsyat. Tapi kalau kita dermawan, orang tahu, mana kalau benda tu apa tu yang Allah perintah, biasanya menaik darjat kita. Syaitan diperintah barang yang memalukan kita. Mana sebab umur ni sebab terpuji, sifat yang disukai orang. Wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kamu maghfirah, keampunan. Syaitan menjanjikan kefakiran. Nantikan. Allah menjanjikan keampunan. Darinya. Dan kemuliaan. Dengan infak tu menaikkan darjat kita, barang orang suka, ataupun kemuliaan syurga, wa fadlah, kemuliaan duniawi dan kemuliaan ukhrawi. Wallahu wasi'un alimun, Allah itu maha luas, maha mengetahui.
Tertinggal tak? Tertinggal? Ha? Ada tak? Ada muka depan tak? Ayat 45 macam mana? Kepala dia. Yu'til hikmata man yasha. Dia memberi hikmah. Betul dah. Ayat ni lengkap. Lengkap. Yu'til hikmata man yasha. Dia memberi hikmah orang yang dia kehendaki. Hikmah ni kat sini ilmu kepahaman agama, penghayatan, kepahaman dan penghayatan agama. Wa man yu'til hikmah, barang siapa yang diberi hikmah, yakni kepahaman dan penghayatan agama, kepahaman dan penghayatan agama, al-hikmah. Kepahaman lah, penghayatan ni jiwa yang boleh menuruti apa yang diperintahkan, memahami dan boleh menghayati setelah mengamalkan. Faqad wa man yu'til hikmah, barang siapa yang telah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka tidaklah reti. Yazzakaruna reti. Reti maknanya mengambil pelajaran. Kalau bahasa kita reti, ya reti. Reti benda ni melainkan orang-orang yang berfikiran waras, ulul albab. Melainkan orang-orang yang berfikiran waras. Maksud orang yang mempunyai orang yang berfikiran waras ni ialah setiap tindakannya berdasarkan dua lapis. Setiap tindakannya berdasarkan perkiraan dua lapis. Lapis pertama perkiraan duniawi, lapis kedua perkiraan akhirat. Maka orang yang dalam buat tindakan ni berdasarkan perkiraan dua lapis ni lah dipanggil ulul albab. Maksud lain ialah dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang merugikan dunia dia dan merugikan akhirat dia. Kalau bertemu antara kerugian dunia dan akhirat, dia pilih baik rugi dunia pada kerugian di akhirat. Baik rugi dunia pada kerugian akhirat. Jadi nampak macam rugi, tak rugi pun. Nampak macam rugi. Dunia ni nampak macam rugi, tak rugi pun. Nampak macam rugi, tak rugi pun. Contoh Nabi Muhammad SAW. Pada zahir nampak dia susah saja, tak ada senang sekali. Tak daripada dia
Sebelum jadi Nabi, kecil lagi sampai jadi Nabi, sampai dia mati. Tak pernah senang sekali. Kalau kita ada agak senang sikit nak rehat. Nabi pun ada. Mana kalau ikut tarikh kita rugi. Betul. Rehat sikit, kita lah. Tarikh kita memang macam bijak sangat. Jadi kalau orang buat sebuah Nabi, kalau ada zaman ni, orang kata macam-macam lah kan. Tanpa tak ada senang sekabut, rehatlah sikit, contoh tak. Sebenarnya pada zahir ya, nampak Nabi ni susah, rugi kan. Padahal dia untuk pada dia yang bijak. Wa ma anfaqtum, dan apapun yang kamu nafkahkan, min nafkah, dari sesuatu nafkah, atau kamu milih untuk bernazar dari sesuatu nazar. Nafkah ni makna dia infak dulu. Nazar ni balik, dapat dulu, lepas tu warna bernazar, kalau dapat kita berinfakkan. Fa inna Allah ya'lam, maka sesungguhnya Allah dia Maha mengetahui. Maka sesungguhnya Allah dia Maha mengetahui. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu dari sebarang penolong, dari sebarang pertolongan, dari sebarang pertolongan. Hukum menzahirkan infak wajib dan infak sunat. Kalau infak tu infak wajib, contoh zakat, hukum hukum menzahirkan tu wajib, dan hikmahnya ialah supaya tidak berlaku fitnah. Kita ni orang kaya contoh, bila infak zakat ni wajib. Kenapa Allah mewajibkan zakat dizahirkan? Supaya tidak berlaku fitnah. Orang kata kaya saja, zakat tak payah. Tapi kalau infak tu sunat, sebaliknya, menyembunyikan tu lebih baik. Tapi tak wajib, lebih baik. Rukun Islam ni, 5 rukun Islam semua wajib zahir. Pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib zahir ke tak? Kalau kita Islam dah ni, tak. Bagi orang yang masuk Islam, dia wajib mengucap kalimah syahadah depan orang ramai. Lepas kewajipan ke dia. Solat jemaah wajib zahir. Puasa wajib zahir. Semua jenis-jenis yang rukun Islam ni semua wajib zahir. In tubdus sadaqati fa na'immahi, jika kamu menzahirkan barang sedekah sunat, maka itu lebih baik. Tapi kalau masuk dia zakat, kita mana menzahirkan lebih baik. Itu maknanya maka itu baik. Itu baik. Yang ni umum. Yang ni merujuk pada sedekah sunat. Ini merujuk sedekah sunat, so kata itu baik. Tapi kalau merujuk kepada zakat, zahir itu lebih baik dan wajib. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, ini sedekah infak sunat, wa tu'tuha, dan kamu berikannya kepada al-fuqara, kepada orang fakir. Jadi dia istilah fakir dengan miskin ni biasa. Kalau fakir
Contoh, dia berhajat kepada RM10 sehari untuk keperluan makan untuk hari itu. Tapi dia boleh kumpul dalam sehari RM5 je. Kerjalah usaha banyak mana pun, tapi dia setakat boleh mampu kumpul separuh daripada keperluan. Kerana dia apa tu, dia berhajat RM10, tapi dia boleh kumpulkan 1/2 setiap hari, maka dipanggil fakir. Kalau miskin, dia hanya boleh kumpulkan 3/4 daripada keperluan. 3/4 daripada keperluan. Mana dia berhajat RM10, tapi dia hanya boleh kumpul RM7.50 contoh. 3/4 daripada keperluan. Maka dikira miskin. Miskin dengan fakir ni berat fakir. Wa yukaffiru ankum, dan dia akan menghapuskan dari kamu sayyi'atikum. Sayyi'at ni kalau dia sebut satu kalimah, kita sebut zunub. Kalau dia gabung antara zunub dengan sayyi'at, zunub dosa besar, sayyi'at dosa kecil. Tapi kalau dia sebut sayyi'at saja, besar dan kecil. Dia ada dalam Quran ayat yang dalam ayat tu ada kalimah zunub, ada kalimah sayyi'at. Maka zunub kena dipahami dosa besar, sayyi'at kena dipahami dosa kecil. Tapi kalau kalimah tu satu tu je dalam ayat tu, maka termasuk dosa besar dan dosa kecil. Wallahu bima, dan Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan, ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, maha mengetahui dengan teliti. Maha mengetahui dengan teliti. Laisa 'alaika hudahum, bukan kudrat engkau untuk memberi petunjuk kepada mereka. Bukan kudrat, bukan kuasa, kan? Bukan ada kemampuan kuasa kepada engkau untuk memberi hidayah kepada mereka. Akan tetapi walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, yahdi man yasha, orang yang dia kehendaki. Orang yang dia kehendaki. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang kamu nafkahkan, dan apapun yang kamu nafkahkan, min khairin, min khairin, dari yang baik-baik, sebenarnya fali anfusikum, sebenarnya segala yang baik-baik itu untuk diri kamu. Sebenarnya apa yang baik-baik itu untuk diri kamu sebenarnya. Dan apa yang kamu nafkahkan, wa ma tunfiquna, dan tidaklah kamu nafkahkan, wa ma tu, tidaklah kamu nafkahkan, melainkan illa untuk mencari wajah Allah, untuk mencari wajah Allah, yakni redha Allah di akhirat. Illa batigha wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kamu nafkahkan dari kebaikan. Bila barang tu dikira baik, ikut syarat, 4 tak boleh ada, tak ada. 4 kena ada, kan? Hak tak boleh ada 4 kepada syirik besar, syirik kecil, riya, manni, ungkitan, ada perkataan yang menyakitkan. 4 tak boleh ada. 4 kena ada, redha, cari redha Allah. Lepas tu rasa simpan, rasa puas hati, rasa bertuah. Nombor 3,
Mesti hasil usaha kita bukan barang curi. Yang keempat, thayyibat, barang yang baik. Mana barang yang tak ada? Tak ada. Barang yang tak boleh, 4 barang yang tak boleh ada? Tak ada. 4 barang yang kena ada? Ada. Maka yuwaffa ilaikum, akan dicukupkan ilaikum, ke atas kamu. Sebab 4 tak boleh ada? Tak ada. 4 kena ada? Ada. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat yang seterusnya, siapakah pengajar agama Al-Quran yang berhak dapat zakat, dan siapakah yang tidak berhak? Walaupun tak berhak dapat zakat, tapi boleh bagi hadiah ke dia, boleh sedekah. Tapi zakat dia kena ada syaratnya. Lil fuqara'i, bagi orang yang tidak berkemampuan. Alladzina uhsiru, orang-orang fakir yang terkepung, terhalang. Terkepung di sini boleh juga makna terhalang. Mana kerana dia tu mengajar fisabilillah, terhalang daripada dia mencari pendapatan lain. Kalau dia dalam dilema, kalau dia minta, orang tak mengaji Quran contoh, kan? Kalau dia minta, kalau dia letak harga, orang tak mengaji Quran, dia bimbang orang tak mengaji Quran, dia pun lillahi ta'ala. Faham tak ni? Faham tak? Dia bimbang orang dengan minta tu orang tak mengaji, maka dia buat keputusan dia mengajar secara lillahi ta'ala. Mana tidak ada tetap, orang bagi dia ambil, orang tak bagi dia tak minta. Maksud dia. Jadi dia ni la yastati'una, kerana tugasan dia, tanggungjawab dia, dia tak mampu nak cari kerja lain. La yastati'una darban, berusaha fil ardi, di bumi. Dia nak kerja lain, tak tergamuk. Nanti siapa nak mengajar Quran? Bila dia mengajar Quran, nak minta duit, tak tergamuk. Nanti orang tak mengaji. Jadi keputusan dia lillahi ta'ala. Tak nampak pelindung. Dia kata yahsabuhumul jahil, orang yang jahil menyangka orang yang tak kenal dia tu, menyangka dia kaya, menyangka dia ni ada kemampuan. Min tu ta'liliyah, kerana sifat ta'afuf dia. Tidak suka sifat ta'afuf, bukan meminta-minta ni, silap terjemah. Ta'afuf ni berjaga daripada, kena ada jaga, istilah jaga daripada meminta-minta. Aifah kan, makna meminta-minta dia tertinggal perkataan. Jadi ta'afuf ni jaga daripada meminta-minta. Kalau terjemah meminta-minta tak tepat, dia kena ada kalimah jaga. Aifah, jaga maruah. Kerana jaga daripada sebab minta-minta, orang yang tak kenal dia ni ingat dia kaya, ingat dia ada duit. Tapi kalau orang yang teliti, kenal dengan sifat-sifat mereka, tahu kesusahan mereka, orang teliti ni boleh nampak dia susah sebenarnya. Kan? Kalau orang biasa dalam keadaan ni,
zahir secara umum nampak macam tak ada masalah. Tapi kalau teliti molek, tengok tak ada duit ni. Mana kalau teliti lebih sikit, mana buat siasat kan, hantar spy ke, tak ada duit. Tapi kalau tengok zahir lagu tu macam ada duit. Kamu mengenal mereka bisi mahu, dengan sifat-sifat mereka, iaitu la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini maksud tak minta yuran. Tak minta yuran, tidak meminta kepada manusia secara mendesak. Tidak meminta kepada manusia secara mendesak. Dia tak minta pun, apatah lagi mendesak. Kalau dia minta secara mendesak, maka kita tak boleh bagi zakat ke dia, tapi boleh bagi sedekah. Sedekah boleh, hadiah boleh, zakat tak boleh. Biasa ni tok guru kampung tok guru kampung dulu kan. Dia tak ada yuran, mengaji dengan dia. Kerja dia mengajar je. Mana tengok dia ni macam susah ni, kita bagi zakat ke dia boleh. Biasa tok guru kampung Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kamu infakkan dari kebaikan, iaitu zakat, fa innallaha bihi alimun, maka sesungguhnya Allah dengannya maha mengetahui. Jadi orang yang layak ni, dia boleh zakat, dia boleh infak, sedekah boleh, hadiah boleh. Tapi kalau orang ni kita nampak syarat dia tak mendapati, sedekah boleh, hadiah boleh, zakat tak boleh. Sebab zakat ni kena sesuai dengan orang. Dia minta zakat. Dia minta zakat, kita bagi atas nama sedekah sebab kita tak tahu layak tak layak. Sebab zakat ni tanggungjawab. Kalau kita macam kita ni ada bahagian nak bagi zakat nak lepas zakat kita, mana kita kena bagi orang yang berhak, kena teliti. Kalau kena zakat ni kita kena tengok tempat kita bagi, siapa kita bagi. Dia kena 3 orang dia kata, tempat, orang. Sebab kalau kita tak bagi pada tempat dia, takut tak lepas zakat kita. Itu kita kena tanya teliti, sebab saya sesuai zakat ke tak. Dia minta nama zakat tu, dia lantak dia lah. Kita boleh bagi atas nama sedekah, atas nama sedekah ke dia. Sebab dia minta Tapi atas nama zakat tak boleh. Dia sebut zakat ni, tak kira sebut zakat, kita tidak atas zakat. Jadi mana dia selamat kita bagi zakat hak yang berhak, hak dia kita bagi sedekah. Tapi kalau bagi zakat ke dia, takut tak lepas tanggungjawab zakat kita, sebab orang tak layak. Sebab zakat ni Tuhan letak satu syarat dah, ciri lah, supaya kalau zakat dia mengikut dah, tak sampai kepada orang yang berhak. Sebab zakat ni dia khusus, sedekah lagi siapa pun. Tu dah 8. Salah satu dia ni lah, mana fisabilillah ni, infak fisabilillah ni, mana orang fisabilillah ni, ciri dia lagu ni. Syarat fisabilillah ni mesti ikhlas. Lepas tu kalau minta yuran, tak boleh zakat ke dia, sedekah boleh. Sedekah boleh, hadiah boleh, zakat tak boleh. Zakat mana ni? Kadang-kadang kita tak. Kenapa kita kena teliti? Sebab bila kita bagi tak ikut tertib, orang yang berhak tak dapat. Bukan salah kita bagi kepada dia, tapi atas nama sedekah. Kita bagi atas nama sedekah atau hadiah tak apa. Dia minta yuran dia, kita bagi. Sebab minta yuran dia harus. Cuma orang kena zakat lah, kena zakat dia tak boleh. Sebab dia ciri tu dia, la yas'aluna an-nas. Mana dia, kita keadaan dia tu. Ayat daripada ayat 1, 2, 3 tu nampak ciri-ciri yang berhak zakat. Mana dana dilema tak dilema. Itu dilema. Nak minta yuran nanti kan. Dilema. Alladzina yunfiquna. Orang-orang yang menafkahkan
amwalahum, harta mereka, bil-laili, di waktu malam, wan nahari, di waktu siang. Siang ke dia, malam ke dia, sembunyi ke dia, terang-terangan ke dia, tak apa, tak salah pun. Jadi tak ada siapa kata salah kalau terang-terangan. Tak ada siapa kata salah kalau tengah malam, siang hari, tengah malam, dia tak payah ketuk, tak payah ketuk rumah dia lah, tak depan tu. Yang penting sampai ke Tuhan. Falahum ajruhum, maka bagi mereka balasan pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada kebimbangan, kekhawatiran. Alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Dia infak ni ada infak wajib, kontak keluarga, isteri, anak, lain, tajuk lain. Itu rutin. Infak wajib, kontak zakat, lain. Mana infak wajib, kontak keluarga untuk duniawi. Infak wajib untuk zakat, untuk duniawi. Dunia orang. Tak kira dunia dia. Sama ada dia ni buat kerja apa, tapi untuk dunia dia. Satu lagi, infak fisabilillah. Lain tu, tajuk lain pula, untuk akhirat. Macam kita bagi apa tu, derma kepada program apa tu, menghidupkan daurah, contohlah menghidupkan daurah Quran, tafsir Quran, contohlah. Tu infak fisabilillah nama dia, untuk akhirat orang lain. Kan? Orang kadang tak faham tiga ni. Sedekah lain. Semua sedekah. Kalau mana sedekah tu untuk dunia orang lain, sedekah juga suku pahala dia. Untuk akhirat orang lain, lain pula pahala dia. Sebab kalau kita bagi duit tu, menyebabkan dia boleh mengaji, dia boleh selamat di akhirat. Contohlah, makna benda tu untuk akhirat dia, maka suku pahala dia. Tak sama dengan kita bagi makan untuk duit. Kalau tak bagi makan, dia mati. Lain pahala dia. Kita konteks ni kita tak faham kadang-kadang. Hak mana dia 4 jenis. Infak untuk keluarga kita, isteri, anak, lain tajuk dia. Kan? Infak wajib, zakat. Zakat lah pasdah tu untuk duniawi, tapi makna dia berhak. Hak infak fisabilillah tu yang tajuk dalam perjuangan ada dua sayap. Sayap satu jihad, sayap dua infak. Tajuk lain tu. Tajuk lain pula. Kita bantu orang yang betul berjuang. Sebab dia ni ada semangat nak berjuang. Kuda tak ada. Kita ada 2 ekor kuda, bagi kuda kat seekor, contohlah. Itu infak fisabilillah. Lain. Sebab ada tajuk akhirat, tajuk supaya orang tak susah kat akhirat esok. Lain pahala dia, suku. Jadi kita kena beza 4 tu. Walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Habis. Kita ulang lagi. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kamu nafkahkanlah dari yang baik-baik yang kamu usahakan, dan dari yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk darinya untuk kamu nafkahkan, padahal kamu tidak dapat mengambilnya kecuali dengan memejamkan padanya, memejamkan mata padanya. Jika memejamkan mata tak ada terjemahan, tak tahu terjemahan apa dia. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Syaitan itu mengancam kamu dengan kemiskinan, dan dia menyuruh kamu kepada perkara yang keji, padahal Allah menjanjikan kepada kamu keampunan darinya dan kurniaan. Dan Allah itu Maha luas, Maha mengetahui. Dia memberi hikmah orang yang dia kehendaki. Dia ada doa kat sini, doa Nabi ajar. Ini kita Allahumma, kita Allahumma atinil hikmah allati man utiyaha faqad utiya khairan katsiran. Tu punya apa doa dia Nabi ajar. Wahai tu ya Allah, kan, berikanlah kepadaku hikmah yang siapa mendapatkannya maka sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Selepas baca ayat ni, dia ada doa dia. Sekali lagi, Allahumma atinil hikmah atinil hikmata allati man utiyaha. Tu faqad, dia ulang balik, faqad utiya khairan katsiran. Yang siapa mendapatkannya maka semuanya dia telah mendapat kebajikan yang banyak, dan tidaklah mengambil pelajaran melainkan golongan yang berfikiran waras. Dan apapun kamu nafkahkan dari sesuatu nafkah, atau kamu nazarkan dari sesuatu nazar, maka sesungguhnya Allah Dia Maha mengetahui. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu sebarang pertolongan. Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu baik, ya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu, dan dia akan menghapuskan dari kamu dari keburukan-keburukan kamu. Dan Allah itu dengan apa yang kamu lakukan Maha mengetahui dengan teliti. Dia tambah, kalau khabir dengan alim biasa dia, kalau alim Maha mengetahui dia. Kalau khabir dia tambah dengan teliti. Maha mengetahui dengan teliti. Alim Maha mengetahui. Khabir Maha mengetahui dengan teliti. Bukanlah atas engkau memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah Dia memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki. Dan apapun kamu nafkahkan dari yang baik-baik, maka sebenarnya untuk diri kamu. Dan tidaklah kamu menafkahkan kecuali untuk mencari wajah Allah. Dan apapun kamu nafkahkan dari yang baik akan dicukupkan kepada kamu.
dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Bagi orang-orang yang fakir, yang terkepung pada jalan Allah, tidak dapat berusaha fil ardi, di bumi. Kenapa? Oh, silap. Di bumi, menyangka orang-orang yang bodoh kepada mereka kaya dari sifat menjaga diri daripada meminta-minta. Jadi afifah, kalimah makna meh-meh. Ta'affuf ni sifat tu. Kalau afif merujuk pada orang yang bersifat tu, afif. Laki, kalau perempuan, afifah. Kamu mengenal mereka dengan sifat-sifat mereka. Tidak mereka meminta kepada manusia secara mendesak. Dan apapun kamu nafkahkan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di waktu malam dan siang, secara sembunyi dan secara terang-terangan, maka bagi mereka balasan pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka merasa tidak akan menghadapi kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa awwalidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.